Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama santai untuk kita membicarakan tentang tajuk urus emosi kita. Okay? Tajuk urus emosi sebagai kita dapat meningkatkan lagi kualiti kehidupan kita insyaAllah. So, belum bagi respon tentang video dan juga audio cikgu pada kali ini. Bagi respon pada ruangan komen sama ada video okey dan audio okey. Okey, tolong bagi komen nak tengok macam mana tajuk insya-Allah. Hari ini tajuk kita akan sembang tentang emosi tentang masih lagi emosi, okey, uruskan emosi, iaitu kita nak tahu macam mana emosi kita ni boleh tergugat, boleh dipengaruhi oleh orang lain. Okay? Kita nak tahu macam mana emosi itu boleh diganggu, boleh tergugat, boleh dipengaruhi orang lain. So kita kena tahu bagaimana supaya kita taklah kena tipu ataupun kita taklah dipengaruhi oleh orang lain. Khususnya pada jurujual kan yang selalu menawarkan servis, menawarkan penjualan dan sebagainya lah. So itu kita kena tahulah insya-Allah. So, bolehlah takkan dia kongsi-kongsi dulu Kita kongsi video ni untuk bagi manfaat pada yang lain. Semoga ini merupakan sumbangan cikgu lah untuk menyampaikan, berkongsi ilmu bersama dengan rakan-rakan yang lain, rakan-rakan dalam Facebook kita insya-Allah. Okay, sebelum kita mulakan, sebelum kita bersembang-sembang dulu, cuba tulis dalam ruangan komen apakah perasaan ataupun emosi yang dialami ketika ini pada saat inilah. Tak apa, kita bagi jual-jual mendengar, kita bagi ejen takaful mendengar supaya mereka pun dapat upgrade dia punya skill bagaimana nak mempengaruhi dia punya prospek dan kliennya insya-Allah. Okay. Ini sebenarnya dalam bidang NLP sebenarnya. Okay. Bidang NLP, kita kena tahu macam mana cara gaya orang berfikir, macam mana cara gaya orang beremosi. So, kita kena tahu dan kita gunakan benda macam ni lah untuk nak manipulasikan minda dan juga emosi prospek ataupun klien kita insya-Allah. So, tulis takat ini, apakah emosi yang anda rasakan ketika ini? Okay. So soalan ni sebenarnya nak pastikan kita tahu tak, tahu ataupun tidak akan kita punya emosi ketika ini. Kalau tak tahu apa kita rasa ketika ini, memang payah lah kita kan, kena belajar tentang urus emosi lah. Okay, Sukri tengah happy. Boleh kongsi Sukri apa yang menyebabkan Sukri happy hari ni? Ridwan, waalaikumsalam Ridwan. Apa yang Sukri happy sangat hari ni? Sampai Isyak ni. Saya boleh berkongsi dulu. Boleh komen. Rasa apa sekarang ni? Happy ke, gembira ke, apa sedih ke? Kan? Kita nak kena pasti. Kita kena tahu, kita kena pasti tahap emosi kita. Itu baru tahap pertama kan. Tahu emosi kita baru tahap pertama. Bila tahu dan boleh kendalikan, itulah tahap yang kedua dalam pengurusan emosi. Okay? Kalau kita tahu emosi orang lain pula, kita boleh kena pasti emosi orang lain, itu tahap yang ketiga. Manakala kita tahu emosi orang lain dan kita boleh handle, boleh kendalikan emosi kawan kita dan emosi kita, itu tahap yang keempat dalam pengurusan emosi. Hai, apa hal tengah blur pula Wan? Tak tahu apa yang dipikirkan. Itu senang ya. Tak tahu apa dipikirkan, pejam mata ya. Pejam mata, insya-Allah dia boleh ingat apa, dia akan cuba mendapatkan apa yang tengah difikirkan. Adnan Hadi, waalaikumsalam. Apa khabar Nan? Lama
Tahun-tahunan tahun bila lah? Tahun sama dengan Megat kot. Suhada tengah gembira. Eloklah Suhada tengah gembira, Wan tengah bela. Okay, dia saling melengkapi sebenarnya. Okay, so bagaimanakah? Apakah emosi anda ketika ini? Okay? Seronok, sedih, bela, okay? Jijik, takut, gementar, macam lah yang kita hadapi. So biasanya kalau malam macam ni, lepas kita dah solat, tapi biasanya kita relax kan. Malam ialah untuk beristirahat. So sepatut emosi kita okey lah sepatutnya. Kalau emosi masih terganggu sebabkan kerja pagi tadi, kerja siang tadi, maka banyaklah benda yang kita kena baiki hidup kita ni, ya, meningkatkan kualiti hidup, iaitu uruslah emosi kita. So insyaAllah malam ini kita akan cuba berkongsi, berbincang macam mana nak uruskan emosi kita. Oh ya, Nan sama dengan Megat. Ya, so dah kena pasti tahap emosi kita, tahu kita ni dalam stage yang mana. Okay, so kita nak kawal dia lah. Bila dah tahu, kita cuba kawal. Sekarang ni saya nak kongsi bagaimana bila orang tahu tentang emosi kita, dia boleh handle kita, dia boleh pengaruhi kita. Yang bestnya, dia boleh pengaruhi kita dengan hanya kata-kata sahaja. Hanya kata-kata je. Sebab emosi kita ni, dia boleh berubah. Dia senang berubah sebenarnya emosi kita. Dia ikut persekitaran. Dia ikut kita punya sistem kepercayaan. Dan juga kadang deria kita. Deria yang 5 tu kan, yang penglihatan, pendengaran, rasa, sentuh, bau kan, itu benda-benda yang boleh merangsang ataupun boleh ubah kita punya emosi. Sekejap ni. Sebagai contoh. Kalau kita tengah tension, tengah berserabut, cuba kita pandang benda-benda yang menenangkan. Tengok gambar-gambar alam semula jadi. Itu melihat. Tengok video tentang alam semula jadi. Lepas tu video tu ada lagu-lagu ataupun irama yang alfa menenangkan jiwa. Itu ialah pendengaran kita. So kita melihat, mendengar benda-benda yang boleh menenangkan kita. Dia akan mempengaruhi kita punya emosi kita. So deria tu boleh mengubah kita punya emosi kita, mood kita. Sebab itulah kalau kita tengok di pasar-pasar raya, di shopping kompleks, mereka gunakan elemen-elemen lagu. Lagu sentimental. Waalaikumsalam Azman. Orang Seremban. Senang bang. Dia menggunakan elemen lagu. Pendengaran. Dia menggunakan elemen bau. Dia letakkan minyak wangi. Dia kita masuk shopping kompleks, mall, dia bau dia lebih kurang sama je. So benda-benda tu akan menyebabkan dia nak buat satu anchoring, pautan kepada minda kita. So bila kita bau je benda tu, kita akan teringat kepada keadaan di shopping kompleks tersebut. Lagu-lagu yang sentimental tu untuk nak bagi minda kita ni jadi alfa, stabil. So bila minda kita kena alfa, dia boleh mudah dipengaruhi. Bila minda kita dah alfa, mudah untuk dipengaruhi. So kawal minda pelanggan, kawal emosi dia, kita memang dah boleh cukup dia sebenarnya. Yang ni kita bincang, nak cerita tentang rahsia macam mana jual-jual buat benda-benda ni. Dalam proses tengah nak freshkan emosi. Tak tangan dada Iwan, tak tangan dada, baca Al-Fatihah untuk dia sendiri dulu. InsyaAllah. InsyaAllah dia akan cepat. So sistem kepercayaan pula, kita punya sistem kepercayaan diri kita, apa yang kita percaya, pun dapat mengubah mood kita. Itu nanti kita akan cerita bab lain lah, akan datang. Tapi hari ini nak bincang tentang bagaimana emosi kita dikawal, dipengaruhi oleh jual-jual yang ada di luar sana. Itu yang kita tengok. Untuk sebagai info, bagaimana jual dia nak pengaruhi kita. Pertama, mereka ni belajar
tentang cara manusia berfikir. Okey, cara gaya berfikir lah senang cerita. Okey. Dalam secara normalnya, kita ada empat komponen cara gaya berfikir, sama ada empat. Okay. Pertamanya ialah dipanggil digital. Digital. Digital ni ialah satu proses, satu kaedah berfikir yang orang yang jenis digital, dia terperinci, detail. Kalau sembang dengan dia, memang dia akan bagi angka, figure detail. So, orang-orang macam ni, kalau orang yang jenis digital ni, kalau jual biasa dia akan tunjukkan brosur, dia akan perjelaskan satu persatu. Okay? Contohnya kalau tengok, kalau kita beli kereta kan, kata nak pergi showroom, nak pergi beli kereta. Okay? Itu digital lah, atau digital loop. Itu yang kedua, visual. Visual ni lebih kepada melihat. Dia berfikir banyakkan pandu pada penglihatannya. Visual. Okay. Dia ada keadaan macam mana nak kena pasti orang ni visual ke, audio ke, kinestetik ataupun digital. Okay. Yang ketiga ni jenis audio. Dia lebih pada mendengar. Okay. Mendengar. Yang keempatnya jenis kinestetik. Kinestetik ni lebih pada main perasaan. Ada 4 kategori. Dulu ada 3, tapi sebab bila dah semakin maju, dia tambah tu lagi sebab satu itulah digital. Mana orang yang lebih terperinci kerjanya. So kalau kita tahu tentang macam mana gaya berfikir orang yang digital, orang yang visual, orang yang audio dan juga orang yang jenis kinestetik, maka dengan mudah kita boleh pengaruhi dia punya pemikiran dan juga emosi. Sebab cara berfikir ni dia ada kaitan dengan minda bawah sedar. Okay. Kemudian, bila dah jujur ni dah faham tentang ini, dia akan gunakan bahasa-bahasa berfikir lah, bahasa-bahasa sensori ni. Dia gunakan bahasa digital, bahasa visual, audio dan juga kinestetik. Okay, nanti saya jelaskan satu persatu tentang tu. Okay, untuk tu, tengok contoh, kalau kita lah, kalau kita nak pergi showroom nak cari kereta. Fidas, Waalaikumsalam. Nak pergi tengok kereta kan dekat showroom. So, kalau orang yang jenis visual, dia akan pandang kereta tersebut. Luar, dalam, dia tengok setiap sudut. Dia punya bumper, dia punya lampu, dia nak tengok lawa tak lawa, cantik tak cantik. Okay? Dia utamakan yang tu dulu. Dia tengok kereta, tengok yang tu dulu. Tengok smart tak dia punya dalaman, interior design, luarnya macam mana. Itu orang jenis visual. Okay, dia akan utama yang tu dulu. Kalau orang jenis audio, dia nak dengar macam mana bunyi enjin tu. Masuk kereta nak dengar bunyi audio sistemnya. Itu macam mana cara jual-jual tu menerangkan. Dia nak dengar. Dia lebih tu. Okay? Bila orang jenis kinestetik ni pula, dia tak pandang tu semua sebenarnya. Dia nak masuk kereta tu dan nak rasa. Dia bersandar, dia punya empuknya, pegang steering. Dia nak rasa dengan perasaan macam mana dia memandu nanti. Itu antara lah dia punya cara-cara ciri-ciri kan. Ciri-ciri orang yang jenis visual, jenis audio, kinestetik. Kalau digital ni dia nak terperinci. Berapa spek dia, kelajuan sekian, harga sekian. So, jual kena tahulah macam mana dia punya pelanggan. Okay? Itu cara untuk mengatasi sebenarnya bab ni, kena nak belajar dalam kursus-kursus komunikasi, kursus-kursus NLP, okay? Neuro Linguistic Programming. Dia nak kena tahu benda ni lah. Memang kalau orang NLP, dia memang wajib tahu dan wajib mahir bab digital, visual, audio dan kinestetik. Okay? Kenapa jujuran biasa perempuan? Nanti kita cerita kenapa perempuan. Perempuan lelaki semua ada kan. Okey, tu ya. So, biasanya, kebiasaannya, dia tengok dulu jujuran yang di Shopee Complex. Okay, yang promoter lah. Yang promoter. Okay. Baik. Promoter ni, dia punya pertama, dia mesti bina hubungan dengan pelanggan.
ataupun dipanggil sebagai repo. Dia mesti ada repo dengan pelanggan, dengan prospek tersebut. So, cara jual repo ni macam-macam lah. Kadang dengan berpakaiannya. Bukan pakai smart. Tak ada. Dia pakaian dia lebih kurang sama dengan pelanggan. Dia nak samakan. Kemudian dia akan dengan muka senyum. Okay? Kalau tak senyum memang orang lari kan. So senyum merupakan satu elemen yang penting dan wajib bagi jual-jual lah. Okay? Lepas tu tengok berbeza jurujual promoter dengan jurujual yang dibayar gaji tetap tu berbeza dia punya cara lainan. Kan promoter ni dia ikut pada dia punya jualan kan, dia punya tips. Yang dia dapat gaji ni lain cerita. So dah mendapat gaji ni dia tak kisah sangat. Tapi promoter dia akan cuba dapatkan pelanggan. Okay? So dia kena senyum dululah. Dia cuba buat baik supaya pelanggan atau prospek ni akan tertarik dengan dia. Okay? Kadang-kadang dia tertarik kan. Cara dia bercakap, cara dia menegur. So bagi orang yang kinestetik, kalau kita jenis kinestetik, kalau jual tu pandai, dia akan menegur. Okay, teguran selamat pagi, selamat petang apa semua tu, bagi orang kinestetik dia suka ditegur sebab orang kinestetik dia lebih gunakan perasaan. So mainkan perasaan dia dengan teguran begitu. Assalamualaikum, apa khabar, apa semua kan. Itu. Bagi orang yang visual, nak tarik perhatian dia kena tunjuk sesuatu. So pada dia cara display alat tu ataupun produk tu kena smart. Supaya pelanggan tu tertarik. Dia tertarik kepada benda tu. Dia nampak smart, dia akan pergi. Itu jenis orang yang jenis visual. Dia nak tengok. Dia kalau lalu tu dia tak kisah. Bila nampak sesuatu yang pelik, satu yang menarik, dia akan singgah. Sebab dia punya pemikiran dia nak melihat. Okey. Kalau yang jenis kinestetik, dia akan tertarik dengan teguran. Bagi salam, layan dia, apa semua. Macam rasa macam dia dah terbiasa. Dah biasa dengan jujuan. So, jujuan tu kena pandai lah. Buat repo. Itu banyaklah skill dia. Dia kena bayar skill-skill tu. Kan? Kalau orang jenis audio ni pula, dia mendengar. Ada kata-kata jual-jual tu, dia punya cara memanggil, cara memujuk tu lah. Menyebabkan dia akan cair sebenarnya. Tapi sebenarnya yang menyebabkan kita terpedaya, terbeli bila kita mula singgah. Kalau kita tak nak beli, jangan singgah. Tapi kalau kita suka-suka nak singgah, jual panggil, kita singgah, bermakna kita dah terkena satu pujukan. Prinsip dia untuk jual, dia kena buat paling kurang pun 3 kali. 3 kali pertanyaan, 3 kali pujukan, 3 kali ajakan. Kalau pelanggan ataupun prospek kata okey atau ya, maka prospek tu akan mudah terpedaya dengan pujukan. Dia prinsip dia 3. Mesti dia akan kemukakan 3 soalan, 3 pujukan, 3 ajakan. Contohnya, pertama dia panggil kita. Abang, mesin ni abang. Abang, kami ada produk sekian. Kalau kita tersinggah, sebab apa kita tersinggah? Sebab kita terpedaya dengan pujukan dia, sama ada sebab dia display smart, ataupun sebab dia punya cara memanggil kita, ataupun cara dia menyapa kita, maka kita pun bagi perhatian pada dia. Kita berhenti. Itu pertama. Biasanya tengok kalau orang jual macam mesin-mesin urutan kan. Tu. Dia pertama kita kena tu, dia kena 3 kali. 3 kali kena, maknanya kita memang dah termasuk dalam dia punya pengaruh sebenarnya. Yang kedua, bila kita dah singgah tu, saya cakap, apa dia cakap? Kalau hanya jual mesin-mesin kan. Abang tak apa bang. Abang tengok je bang. Abang tengok tak payah bang, tengok je. Abang boleh tengok, abang boleh rasa, abang boleh pegang, boleh duduk. Tak ada masalah. Tak payah pun duduk je. Nampak? So bila kita dah mula duduk, bermakna kita dah bagi perhatian. Kita dah bagi attention kepada benda tu. Kita dah mula macam, walaupun kita tak nak beli, tapi kita dah mula bagi hati kita pada dia. Kita akan duduk lah. Kan? Kalau
Kalau benda tu macam makanan, kita akan makan sikit. Nampak? Kita rasa mana bila kita dah mencuba, kita dah mula bagi perhatian kepada ajakan dia. Okay, dan dia akan makan satu lagi dengan supaya kita, at least kita akan mengiyakan kata-kata dia 3 kali. Okay. Contoh kata kita duduk. Okay, kita duduk lah. Kan? Lepas tu dia akan pegang kita. Okay, sentuhan menyebabkan kita lebih rasa mesra dengan jurujual. Okay. Kita akan duduk. Sambil duduk, dia akan buka isu. Cuba abang rasakan. Bagi orang kinestetik, cuba rasakan best tak? Kan? Cuba abang bayangkan kalau ini ada Omar duduk, let aman damai. Dia akan mainkan ayat-ayat sama ada visual, kinestetik ataupun audio. Itu kena belajar lah cara-cara dia kan. Dia akan mainkan. Dia walaupun dia tak tahu siapa dia punya audio, dia akan, siapa dia punya prospek, dia akan mainkan 3 elemen. Visual, audio, kinestetik dia akan mainkan. Okay. Cuba tengok, ada satu kes. Kalau tengok yang cikgu tengok paling jahat ya, jual yang jual apa tu, dulu ada jual krim pemutih lah. Yang sapu dia kata daripada ubi apa tah, ubi sengkuang ke apa kan, yang sapu-sapu tu. Itu kebanyakan geng-geng tu dia kurang ajar sikit. Tengok macam mana cara dia nak tarik orang. Ya, pertama kalau dijual masa kat Maha tu kan, orang tengah lalu dia pegang krim dia terus sapu kat kita ya krim tu. Kami cakap bang, ini krim untuk pemutih kulit, dia sapu terus tangan kita. Sapu bukan sikit, sapu punyalah banyak. Sebab apa? Bila banyak, dia pun pegang tangan kita. Dia letak, dia pegang dan dia gosok. Sambil gosok, dia cakap. Dia akan gunalah dia punya ayat visual, kinestetik, audio semua. Okay? Dia cakap, kita pun macam nak rasa serba salah. Nak belah ke tak nak belah ke? Kan? Tangan dah ada benda tu dah. Dia dah pegang tangan kita. Dia gosok kita pula. Dia keluar lah ayat lain. Ayat-ayat. Lepas tu dia lalas kata, apa, harga ni RM1.20. Kalau beli sekarang, saya jual RM3.15. Macam tu lah kan. 3 ke 20 ke dia bagi harga yang murah. Lepas tu dia siap, dia cakap, okay, abang terus bagi ni tu. Dia dah bungkus, dah siap dah. Nah abang, ni. Kita tak cakap apa pun. Dia cakap RM1.20, kalau 3 dapat RM40 contohnya. Siap bagi diskaun. Siap bungkus. Siap bagi tu pun terpinga-pinga. Itu cara jahat lah sebab dia dah letak kat tangan kita, dia pegang kita. Okay? Tapi biasanya itulah. Ingat dia akan sebut 3 kali. So, kalau nak pastikan kita tak nak kena pujukan, first, jangan singgah. Senang cerita. Okay? Belah macam tu je. Dia tegur manis tak manis, belah je. Kalau kita singgah, mana kita dah mula tertarik. Sebab dalam pemasaran, dalam periklanan, dia ada satu elemen terpanggil AIDA. Yang mana jual akan gunakan ataupun siapa akan gunakan prinsip AIDA. Iaitu first lah A kan. A lah attraction. Macam mana kita nak attract pembeli, prospek untuk nak membaca iklan kita. Dalam Facebook sama juga. Macam mana nak tarik perhatian orang membaca iklan kita. Itu attraction. Lagi tu pun sama juga. Bila dia pun panggil kita, kita pun tertarik, kita pun singgah. Maksud kita dah attract, kita dah tertarik dengan panggilan dia, dengan periklanan dia, promosi dia. Yang kedua, dia akan cuba wujudkan I, iaitu interest. Okay? Iaitu cuba apa interest pula. Interest maksud dia, kita dah mula dah tadi tertarik, dah kita mula berminat nak tahu. Masa tu lah kita kena dah. Okay, dah akan cerita lah. Masa tu dah akan cerita sama ada bentuk ayat visual, ayat kinestetik, ayat audio. Supaya kita punya emosi terikat. Kita rasa macam, kata macam dia lamun apa bahagia lah senang cerita kan. Kita kena tu. Okay, dia wujudkan interest tu. Okay, dia akan pujuk lah. Sekian apa semua. Cuba abang rasa duduk sedap tak ni semua kan. Itu D pula desire. Kita mula nak membeli. Kita dah memang dah ni lah, sebab dia dah bagi macam-macam pujukan, kita dah tak tahan dah. Dia pakai dengan minda punya bahasa, dengan emosi kita. Okay? Dia akan gunakan metaprogram lah, macam-macam lah benda-benda yang boleh digunakan. Okay? Tu. Tapi basicnya ialah pastikan dia akan tanya 3 soalan ataupun 3 pujukan, 3 ajakan yang kalau kita mengiyakan 3-3,
kita akan terperangkap. Kita akan rasa bersalah untuk tinggalkan dia. Akhirnya kita akan terbayar. Dan ayat akhirnya, call to action, kalau benda tu mahal, dia tu cakap, apa bang, abang boleh bayar pakai kad kredit. Dia tahu kita tak akan pakai duit tunai. Okay? Dia tahu, dia akan cakap, okay bang boleh bayar kad kredit, tak ada masalah bang. Boleh installment, 6 bulan, setahun, 2 tahun, boleh bayar. Begitu pun nak tak nak, kita keluar juga. Okay? Itu prinsip dia lah. Dia akan cuba mana-mana pun, sama ada apa-apa cara kita nak influence orang, cara kita nak pengaruhi orang lain ialah dengan bertanyakan 3 soalan yang menyebabkan orang akan ya dan ya. Okay, contoh tu lagi kalau datang jujuan ke rumah kita. Okay, jujuan ke rumah kita kan. Terutama yang jenis apa dulu, yang dulu jenis kuris dan menang tu. Okay, datang rumah kita, pertama dia akan tanya sesuatu yang kita dah ada kat rumah kita. Contohnya penapis air. Abang ada penapis air bang? Ada. Kan? Lepas tu dia akan cerita lagi. Detail. Kemudian dia akan cuba main emosi kita dengan apa? Dengan cara, abang boleh minta air tak? Saya haus lah. Okay? Memang dia nampak, dia tengah hari kan datang. Dia akan tanya kita, abang ada air tak? Boleh bagi saya air tak? Saya haus lah. So maknanya dia cuma mainkan emosi kita. Bila kita ambil air, maksudnya kita dah ada bagi perhatian kepada dia. Okay? Betul. Lepas tu dia akan main lah dia punya jarum lagi. Okay? Dia akan buka cerita dia tentang apa yang dia bawa, produk dia. Goreng dan menang macam-macam lah. Macam-macam dia buat. Untuk kita. Tu. So biasa itulah dia gunakan emosi kita. So bagaimana untuk kita nak atasi masalah ini? Masalah kita terpedaya. Okay. Terus, kalau tak nak beli, jangan beli. Jangan singgah. Kadang-kadang terpaksa buat kurang ajar sikit lah. Cikgu sendiri kalau kadang orang rumah cikgu buat kurang ajar je, bukan orang rumah dengan penjual kan. Dia panggil-panggil cikgu belah macam tu je. Dia panggil, dia tegur, jangan layan langsung, belah macam tu. Biar nampak kurang ajar, jangan kita terpedaya dengan nak beli benda tu. Kalau kita berhenti tu, maknanya kita dah termakan satu pujukan. Kita duduk tak atas kursi yang apa mengurut semua tu, apa benda terpegangnya alat tu, kita dah termakan dua pujukan. Okay, dan dia akan teruskan lagi sampai 3, 4 sampailah call to action. Abang boleh beli pakai kad kredit bang, tak ada masalah. Kami boleh hantar ke rumah abang. Okay, sekitu kita dah tak boleh cakap apa lah. Okay, 3 kali yes. Dan ini antara yang jual kan. Ada jual yang dekat shopping kompleks. Okay. Biasa jual yang jual promoter ni memang dia ajar. Mereka dia ajar tentang NLP sebenarnya. Okay. Dan dia ajar biasanya disalahgunakan lah. Kan, disalahgunakan sebab dia gunakan untuk, memanglah guna NLP ni untuk menariskan jualan kita. Sama seperti macam iklan dalam Facebook. Kan. Cara lagi nak main emosi ialah digunakan meta program. Okay. Meta program ni tadi yang VAK, Visual Audio Kinesthetic, ialah cara berfikir. Digabungkan juga dengan meta program. Meta program ni cara kita beremosi. Okay, cara kita beremosi. So, kena tahu benda ni. Contohnya ialah yang biasa digunakan ialah towards to, away from. Cara meta program lah. Maksudnya nak apa, untuk apa dan nak daripada apa. Towards to, away from. Ini biasa digunakan oleh ejen-ejen takaful lah. Biasa ejen takaful dia punya style lah. Dia gunakan away from. Bang kena beli hibah bang. Kena ambil hibah kan. Sebab apa? Akan nak biarkan nanti abang mati besok. Anak-anak menderita. Pak dia gunakan away from. Mana nak mengelak daripada kemiskinan. Banyakkan ayat-ayat ejen takaful digunakan away from. Jarang menggunakan towards to. Nak pergi. Takkan kita buat hibah untuk apa? Jadi kaya. Bukan kita kaya kan. Yang kaya ialah orang yang kita tinggalkan lah yang dapat duit kan. So dia akan gunakan away from. So kalau abang beli hibah, apa masuk hibah ke apa semua, beli takaful ke semua, so kalau abang mati besok, anak-anak abang, isi abang akan jadi taklah apa kedana, taklah berempat, taklah macam-macam. So away from. Itu ayat-ayat lah. Mereka menggabungkan, kalau betul-betul jual tu dia expert NLP, dia expert tentang bahasa minda, expert tentang bahasa emosi, memang kita duduk memang terperangkap lah dengan cerita.
Okay. So, cara nak lari, jangan layan. Kalau rasa nak beli, jalan. Jangan window shopping. Memang kita akan terperangkap. Kita akan terkena lah rujukan. Okay. So, kalau ejen insurans ke, ejen takaful ke, jual belajar benda ni, insyaAllah dia punya klien banyak lah kan. Dia pandai memujuk dan sebagainya. Cikgu pernah ajar juga kawan-kawan yang ejen-ejen ni kan. Ejen-ejen kita ajar berkongsi pengalaman, berkongsi idea. Okay. Macam mana you nak buat kalau sekian. Walaupun cikgu bukan ejen insurans, tapi kita belajar kan. Cikgu belajar benda ni untuk student. So, sana nak kawal student cikgu, senang ya. Masuk kelas, cikgu akan bagi 3 soalan supaya dia kata ya. Itu je. Lepas tu dia akan follow kita. Contohnya, okey, bangun semua. Contoh cikgu nak bagi pelajar attract apa kita ajar apa. Pelajar dia dah, kita ikat dia. Kita nak ikat dia. Okey, bangun semua. Dia akan bangun. Satu dah. Okey, semua gerak ke kanan sikit. Dia akan gerak ke kanan. Okey, semua buat ini dulu. Dia akan buat. Dah 3 kali buat. 4 kali buat. Okey dah duduk. Buat senaman sikit. So, dia bangun satu dah. Dia bangun. Okey, ke kanan sikit. 2 dah. Okey, korang buat exercise sikit. 3 dah. Lepas tu dia akan mula. Dah ada interaksi dengan kita. Dia akan follow kita. Dia akan bagi kita. Kalau kita ada lah cara-cara nak main kan. Kalau pelajar ni kita kena pastilah. Kan? Mana visual. Yang visual kena banyak tunjuk-tunjuk slide, tunjuk-tunjuk gambar, tunjuk-tunjuk tulisan yang elok-elok. Itu kalau visual. Yang audio ni suara kita pula. Jangan satu nada. Kejap kuat, kejap rendah, kejap perlahan. Dia main. Dia nak akan nada dia begitu. Yang jenis kasetik pula, banyakkan pujuk dia, banyakkan hargai dia. Oh, bagus lah kau apa semua kan. So, kita mainkan semua. So, budak kita, pelajar kita dah ada visual, ada audio, ada kinestetik. Kena main 3-3. Masalahnya, kebanyakan cikgu-cikgu tak belajar benda ni. Main belasah je. Masuk kelas, ajar semua pakai visual. So, budak-budak kinestetik tertinggal. Kan? Itu yang berlakunya. Budak-budak tertinggal dalam pelajaran mereka. Okay? Itu nanti babak cikgu lah. Sama juga. Dia guna konsep nak influence orang, nak pengaruh orang. Kita cakap 3 benda yang dia akan kata ya. Okay? Dia akan angguk. Kata angguk pun kita sudah angguk. Betul tak? Kita angguk. Dia kan, nampak? Kita pengaruh dengan kita punya body language pula. Betul tak? Kita angguk dia. Dia pun ayat angguk juga. Okay? Sebab tu sekarang orang pakai ayat-ayat. Dia tak pakai ada ayat. Boleh ke tak boleh? Tak ada. Boleh ke boleh? Kan? Join tak join? Tak ada. Join ke join? Dia tak ada pilihan dah. Dia tak cakap dah boleh atau tidak. Sekarang bicara. Sebab memang begitu. Kita jangan bagi pilihan pada orang untuk menjawab. Okay? Itulah. Mana ada cara-cara untuk kita nak ngelak lah. Betul-betul lah biasanya yang dilakukan oleh jurujual lah kan. So nak tahu lebih lanjut, kena belajar lah kan. Belajar, kita kena tahu macam mana VAK tu, Visual Audio Kinesthetic. Kita kena tahu tentang mata program. Kita tahu, kita boleh elak daripada pujukan orang lain. Dan kita boleh pula influence orang, boleh pengaruh orang lain pula. Khususnya kalau kita ni orang jenis ada jawatan, ada pangkat. So kita nak influence kita punya orang bawahan, kita kenalah belajar benda macam ni. Okay? Pasal kalau tentang ejen takaful ni memang dia akan diajar begitulah biasanya. Dan kalau ejen takaful tak diajar tentang benda ni, payahlah dia nak dapatkan dia punya klien dia tu. Kan? Okay, ada apa soalan tanya? Silakan. Saya buka pada soalan. Kalau ada pertanyaan, ada yang tak berapa jelas, nak diperincikan lagi. So, tajuk kita inilah tentang emosi, macam mana kita dipengaruhi oleh klien. Satu lagi cerita tentang kalau yang melalui telefon. Orang yang scammer. Okay, scammer. Okay, scammer ni biasanya, dia akan, demi style dia akan perkenalkan nama dia. Dia akan sebut nama dia dan juga daripada mana dengan cepat. Saya sekian. Dia sebut tu laju dan tak jelas. Sebab apa? Sebab kita akan tanya balik dia. Siapa nama tadi? Dari mana? Nampak? Bermaknanya dia nakkan kita bagi perhatian pada kata-kata dia. So saja dia buat sebut nama dia laju dan tak berapa jelas.
Dia tahu bila kita minta dia repeat, siapa nama tadi, dia mana? Mana kita dah mula bagi perhatian pada dia. Ya, tu antara dia permulaan lah. Lepas tu kadang cikgu suka je kalau layan skamer ni kan. Kita dah tahu apa dia punya cara bertindak dia. So kita layan, kita tahu dia dah mula terasa dia syok. Sampai akhir tu dia rasa dia boleh makan. Kita makan ni balik. Kita makan ni balik, dia adakan tension lah. Layan. Tu kalau tahu lah sonok. Kalau tak tahu, kita kena ngam. Okay. Ya Azman lah, cikgu pernah kena tu Azman. Dulu pun memang pernah kena lah, masa tak tahu kan, memang pernah kena lah. Biasalah tu, pengalaman. Belajar daripada pengalaman. Okay, ada apa nak tanya silakan. Ada apa soalan nak dikemukakan? Tentang isu bagaimana kita dipengaruhi oleh jurujual. Yang lebih insyaAllah cikgu akan, nantilah cikgu akan, kita akan sambung tes. Allah. Okey, kenapa perempuan? Memang, kenapa perempuan yang kena? Sebab perempuan ni memang dia lebih kepada emosi. Okay? Perempuan ni dia lebih kepada emosi. Memang dia jarang ataupun perempuan ni senang cerita dia bila bertindak, dia guna emosi kebanyakannya. Okay? Kebanyakan perempuan dan memang guna emosi pun. Laki-laki ni kadang dia pakai otak, dia pakai akal, logik akal. Okay? Logik akal. Perempuan dia pakai emosi. So bila pakai emosi memang mudahlah dia main emosi. Sebab kita membeli ni sebenarnya daripada sebabkan ialah emosi. Okay? Bukan sebab kita berfikir. Lepas tu kita membeli benda yang tak patut kita beli. Okay? So bila kita banyak main emosi, kita akan terperangkap. So cara nak elak ataupun cara nak keluar daripada emosi tu, nak keluar emosi, nak ke logik akal, caranya ialah tanyakan soalan pada diri kita. Contoh kita dah nak terbeli kan, tanya diri kita. Tanya dan jawab dengan jujur. Tanya pakai akal. Perlu ke aku beli? Perlu ke aku beli? Kenapa aku nak beli? Untuk apa? Apa kebaikan aku beli? So kita bila cakap tanya soalan tu, dia akan mula berfikir. Daripada emosi kita nak beli, tanya soalan. Soalan akan trigger otak kita tu masuk pada logik akal. Kenapa aku nak beli? Kenapa? Bila soalan dia akan masuk akal tu, logik akal. Tadi pakai perasaan nak beli. Alhamdulillah Cikgu Zaham. Assalamualaikum Cikgu. Saya Cikgu buat live, saya akan suruh cik ilmu dengan kawan ni. Okay? Tanya soalan. Perlu tak kita beli? So bila tanya soalan, dia akan trigger terus pada logik akal. So kita dah tolak emosi kita. Baru kita berfikir dengan waras. Kalau tidak, nanya. Kita pakai emosi, memang kita tergolek kong lah. Senang cerita. Okay? Tergolek kong. So, banyakkan bertanya soalan. Sebab tu cikgu dah minggu lepas kan, tanya sesi tentang soalan. Soal diri kita kan. Seni berfikir. Macam mana nak berfikir kan. So, banyaklah tanya soalan. So, soalan banyak soalan yang berkualiti. Biasakan main soalan. Okay? Senang. Contohnya cikgu sekarang dah biasa buat tiap hari tanya soalan diri sendiri. Paling kurang pun hari ni aku belajar apa benda. Okay? Tanya hari ni aku belajar cari 3 benda, 3 perkara. Hari ni aku belajar apa benda? Apa aku belajar sama hari ni? Banyak pagi malam apa aku belajar? Okay? Tujuannya apa? Sebab kita nak tengok apa yang kita belajar dari pagi tadi sampai malam ni. Apa yang Allah nak ajar kita. So kita check balik. Supaya besok kita dah mula, otak kita dah ada frame dah. Maknanya bila ada frame, maknanya kita hidup, lalu kehidupan ini, kita akan tengok apa yang Allah nak ajar aku. Manusia orang lain. Kita dah mula alert dah. Apa yang Allah nak ajar pada diri kita kalau kita tanya soalan. Okay? Tu kena malam-malam tanya frame. Buat balik. Apa yang aku belajar hari ni? Kalau kau 3 benda. Tulis lah. Kena tulis. Okay? Tulis ini menulis, dodling ataupun menconteng, dia akan meningkatkan 27% kemampuan otak kita, memori kita. So banyak akan menulis. Bila menulis, kita akan lebih pada fokus. Kita akan lebih pada bagi fokus pada penulisan kita tersebut. Tulis lah. Tulis apa yang kita belajar hari ni. Itu tulis juga 10 tu malam kan. Apa yang aku perlu syukur pada hari ni. Apakah nikmat yang telah aku jumpa, telah aku dapat hari ni. Nikmat aku dapat dan apa aku belajar. Tulis lah hari.
kita nak prepare besok, kita akan dah ada frame. Besok kita akan dah, bila buat kerja, kita akan fokus pada aku nak belajar apa ni. Apa yang aku akan belajar, apa yang Allah akan ajar aku. Okay, tu kaedah-kaedah lah yang cikgu buat sekarang lah. Jadi bila dah buat macam tu, otak ni mencapah-capah, dia macam-macam idea keluar. Okay, bila dah banyak tanya soalan ke otak kita ni, banyak benda yang dia keluar, macam-macam boleh buat, macam-macam kena buat. So, apa yang terkeluar dalam otak ni, tulis juga. Semua semuanya kita main di akal. Soalnya, daripada emosi nak ke akal, caranya lah, tanyakan soalan yang berkualiti kepada diri kita. Okay. Kalau kata nak beli, tanya soalan, kenapa aku perlu beli? Apa kebaikan? Kalau tak beli, tak boleh ke? Kalau tak beli, apa berapa diri aku? Bila banyak tanya soalan, insyaAllah kita akan, maaflah, saya tak jadi nak beli. Settle masalah. Okey, insyaAllah, insyaAllah. Okey, ada apa nak tanya, silakan. Itu lah, perempuan, sebab perempuan banyak pakai emosi. Okay, banyak, memang dia punya tindakan banyak pada emosi. Terutama yang jenis audio kan. Dah pakai emosi, banyak bercakap. Dia nak cakap dia. Okey. Silakan, saya ada apa soalan sebelum kita berakhir kita punya sembang-sembang santai-santai. Okey, saja nak kongsi-kongsi ilmu kan. PKP tak ada apa malam. Kan? Siang kita gunakan untuk bekerja. Okay? Malam untuk kongsi ilmu dengan rakan-rakan lah. Itu ada juga sumbangan kan. Tanya diri kita, apakah sumbangan aku bagi buat hari ni? Itu adalah sumbangan. Setiap hari ada benda kita bagi pada masyarakat. Okay? Semoga ilmu ni dapat dimanfaatkan lah. Maaf nanti kita akan sembang. InsyaAllah aku akan buat setiap hari Selasa malam Rabu lah. 9:30 malam untuk sembang-sembang apa yang patut dikongsi dengan rakan-rakan yang lain. InsyaAllah. Cikgu Zaham, saya satu ada kelas lah Cikgu Zaham. Ada kelas pula S1. Dah lama tak join tenaga dalam ni. Dia dah lemau, dah lama tak buat tenaga dalam. Buat lebih kurang sikit-sikit lah. Untuk maintain. Kalau ada apa kita tanya, silakan. Kalau tak ada, kita boleh ni lah. Ingat ya, jangan terkena 3 kali soalan daripada jujuan yang kita mengiyakan. Kita mengiyakan kata-katanya. Dia nanya kita. Okay. Kita lalu pergi kadang walaupun duit tak banyak, tapi kita bawa kad kredit. Kan? So, dia punya call to action ni lah. Tak apa, abang boleh bayar kad kredit ya bang. Tak ada masalah. Zero interest. Boleh bayar bulan-bulan. So, ayat-ayat tu lah ayat scarcity. Okay? Ayat-ayat yang menyebabkan kita, dia bagi kita bertindak cepat, bertindak tanpa berfikir. Ayat-ayat scarcity. Okay? Maksud dia bagi kita, bang, hari ni je yang diskaun hari ni je bang, besok dah naik harga dah. Itu biasalah ayat-ayat. Okay? Hari ni saja diskaun, besok naik harga. Harinya dia punya ni, ataupun dia bahkan bagi, biasa kalau buat iklan, dia tak harga tinggi-tinggi. Okay, harga saya punya ilmu, harga dia 1,000, 4,000, 5,000, tapi terkumpul semua okey. Tuan-tuan bayar hanya 500 sahaja. Okey, itu ayat-ayat scarcity. Dia bagi kita terpaksa juga. Hari ni saja saya bagi diskaun. Biasanya harga dia 3,000. Hari ni 500. Kalau daftar hari ni 500. Bayar deposit dulu. Dia bagi kita terpaksa terpaksalah mak kita pun tak boleh, otak kita jam dah. Otak kita jam. Dia dah main kita main emosi lah. So, tanya soalan, perlukah aku pergi? Perlu aku join? Kan? Tengok kebaikannya. Kalau ada perlu, pakainya banyak, okey, berbaloi. Tidak, jangan. Okey, tak ada apa lagi ya? So, takat itulah kita punya sembang-sembang pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat pada yang lain, pada semua. Okay. Bukan banyak ilmu pun. Sekadar ada kita kongsi kan. Ilmu ni kalau simpan tak ada apa pun. Okay. Ilmu yang elok ialah ilmu yang dapat bagi manfaat pada diri kita dan juga pada masyarakat. Kalau ada ilmu, kita kongsi-kongsi. Harap orang yang dikongsikan tu dapat gunakan juga. So dapat ilmu ni dia manfaat pada semua bangsa kita, semua orang masyarakat kita, supaya jadi orang yang lebih berkualiti kehidupan kita. InsyaAllah. So, semoga jumpa lagi insyaAllah pada akan datang, pada minggu depan kalau tak ada alam bintangnya. Okay, kita akan bersiaran lagi pada pukul 9.30 hari Selasa malam Rabu. InsyaAllah.
So kalau ada tutur bahasa yang terkasar, menyinggung perasaan, okey, cikgu minta maaf lah. Okay. Kalau ada soalan, boleh PM cikgu, tak ada masalah. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.